Baik, bercakap tentang pelajaran, kita nak terus melihat kepada slide yang telah disediakan ini, iaitu kalau kita lihat pada ayat 255. Ayat 255 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang maha hidup, kekal lagi terus menerus menguruskan makhluknya. Allahu la ilaha illahu. Disebutkan dalam hadis sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Abu Al-Munzir, iaitu Ubay bin Ka'ab, tahukah kamu ayat mana daripada kitab Allah Ta'ala Al-Quran bagimu yang terbesar? Nabi tanya, tahukah kamu dalam Al-Quran, manakah ayat Al-Quran yang terbesar? Yang terbesar bagimu. Lalu apakah jawab Ubay bin Ka'ab? Dia berkata, saya menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka beliau pun menepuk dadaku sambil berkata. Dan Rasulullah menepuk dada Abu Al-Munzir seraya berkata, wahai Abu Al-Munzir, pasti ilmu itu mudah bagimu. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa ayat kursi itu sama dengan seperempat Al-Quran, dan surah Al-Zalzalah, Al-Kafirun dan An-Nasr masing-masing sama dengan seperempat Al-Quran, dan surah As-Samad iaitu surah Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Baik, kalau kita bercakap tentang ayat ini, bagi Abu Al-Munzir iaitu Ubay bin Ka'ab, ketika mana ditanya kepada beliau, manakah ayat Al-Quran yang terbesar bagimu, maka dijawab oleh beliau bahawa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu Nabi kata, pasti ilmu itu mudah bagimu. Mengapa perkara itu antara yang jadi perbincangan? Mengapa perkara itu? Ilmu itu mudah bagi kamu. Itu yang pernah kita, saya tak pasti kita dah pernah bincang ataupun belum, tapi bagi siapa yang pernah mengikuti kelas-kelas kita yang sebelum ini, antara ayat yang menjadi pelajaran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan kamu. Ia memberi gambaran kepada siapa yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menguatkan tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusan kehidupannya, bahkan dalam cakap tentang menuntut ilmu, insya-Allah akan dipermudahkan. Kerana siapa yang memudahkan, sudah pasti yang memudahkan perjalanan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. So itu dimulai perbincangan kita ini dengan satu hadis yang disebutkan di sini. Dan kemudian bila kita bercakap tentang satu, kita lihat selain itu ya, supaya kita tidak terlepas catatan kita. Yang pertama kita bercakap tentang ayat 255 ini. Yang pertama kita bercakap tentang ayat yang terbesar. Ada kaitan dengan tauhid. Tauhid adalah orang yang hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga peringkat tertingginya adalah mengakui bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang kita juga sebut sebagai aqidah. Aqdun. Digambarkan aqidah ini seperti benang yang diikat. Kalau benang yang diikat, bayangkan kalau benang sudah diikat, ia ada satu simpulan yang sukar untuk dibuka. Maka siapa yang mempunyai keyakinan yang besar seperti ini, siapa yang mengakui bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya disembah, maka segala urusannya dia akan cepat untuk kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang segera mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah memang urusan kehidupan ini ia ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah ia akan merasa mudah, kerana dia merasa mudah. Walau susah macam mana pun dia akan merasa mudah, kerana dia bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang dapat kita lihat daripada ayat yang kita baca sekarang ini. Ini kita sebut sebagai ayat kursi. Ayat 25 kita sebut sebagai ayat kursi.
Dan kemudian pada ayat ini juga kalau kita lihat adanya hadis Nabi SAW yang terkait dengan Abu Hurairah, yang seorang sahabat Nabi, perawi hadis juga, di mana ketika mana beliau menjaga satu gudang dan didatangi oleh syaitan, dan selama 3 malam berturut-turut. Bila syaitan mendatangi selama 3 malam berturut-turut itu, dan syaitan itu adalah bertujuan untuk melakukan penipuan dan mengambil barang yang ada di situ. Dan kemudian pada hari yang ketiga, ketika mana Abu Hurairah memang nak bawa kepada Rasulullah SAW, maka syaitan mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat ini, iaitu dibacakan ayat kursi daripada awal hingga akhir, dan siapa yang membaca ayat ini dia akan terpelihara. Itu diajarkan oleh syaitan, dan ketika mana dikhabarkan kepada Nabi SAW, Nabi kata ayat apa yang diberitahu itu benar, tapi dia adalah pendusta. Dan kita bercakap tentang syaitan mengajarkan ayat kursi. Tetapi dalam masa yang sama Nabi cakap tetap dia ini adalah pendusta. So ini juga menjadi pelajaran yang besar bila kita bercakap tentang membaca ayat kursi untuk menjadi pelindung. Dan yang kedua, kita mengambil pelajaran daripada sifat syaitan itu sendiri. Walaupun dia tahu kebenaran tetapi dia tetap menyeleweng. Sebab itu syaitan ini adalah sifat menyeleweng. Itu memang sifat syaitan. Syaitan memang disuka menyeleweng. Sebab itu disebut makhluk yang suka menyeleweng tetapi tidak nampak. Ia disebut sebagai jin. Sebab itu ada syaitan daripada kalangan jin. Syaitan ni sifat. Dan ada juga makhluk yang suka menyeleweng daripada kalangan makhluk yang nampak. Syaitan sifat. Adapun yang tak nampak, yang suka menyeleweng itu, ia daripada kalangan jin, tak nampak. Adapun daripada makhluk yang nampak tapi suka menyeleweng, ia disebut sebagai nas, manusia. Sebab tu kita baca dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ini dua makhluk yang mempunyai sifat ini, syaitan. So hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita berhati-hati daripada sifat yang menyeleweng ini.